Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Tuhan yang memeriksa dengan tali sifat. Dahulu kala, Nabi Amos nampak wahyu bahawa Tuhan ada tali unting di tangannya. Semasa membina bangunan, unting digunakan. Tali yang diikat padanya disebut tali sifat atau tali unting. Adakah bangunan itu dibina dengan tegak atau batu bata yang sekarang disusun dengan sengit? Untuk memeriksa, tali unting akan diturunkan dari atas. Tali itu menjadi lurus disebabkan keberatan di bawah. Tali unting membenarkan pembina memeriksa sama ada batu bata diletak dengan tegak atau sengit ke sebelah. Nabi Amos berkata bahawa Tuhan memeriksa kesilapan umat Israel. Dia menunjuk wahyu bahawa dia memegang tali unting untuk mengukur sama ada iman mereka dibina sebetulnya atau tidak lurus. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memeriksa iman kita dengan tali unting. Mari lihat buku Amos bab 7 ayat 7. Inilah yang diperhatikannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Dan apa di tangannya? Di tangannya ada tali sifat. Seperti yang dijelaskan tadi, tali unting digunakan untuk memeriksa sama ada sebuah bangunan tinggi dibina dengan betul atau dibina tanpa mengikut pelan. Adakah bangunan itu sengit ke sini atau ke sana? Itulah fungsi tali unting. Tuhan berharap agar iman kita dibina dengan betul ke arah syurga yang abadi. Namun, kadangkala kita degil dan mahu membina batu batan iman dengan fikiran sendiri serta cara sendiri. Sebab itulah Tuhan selalu mengukur kita dengan tali unting. Dia mengukur iman orang ini dan iman orang itu. Sama ada imannya sedang dibina sebetulnya ke arah syurga atau imannya sudah menjadi sekular mengikut sifat dunia. Semua ini akan diukur. Teruskan dengan ayat 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya, aku akan menaruh tali sifat ini di tengah-tengah umat Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Alkitab BIMK menyatakan babak ini seperti berikut. Di tangannya, ia memegang tali pengukur itu untuk melihat apakah tembok itu tegak lurus atau tidak. Apabila Tuhan menurunkan tali unting, dia mendapati bahawa iman dan arah iman sudah salah. Ini bukan sesuatu yang boleh dilalaikan. Hari ini juga, Tuhan menurunkan tali unting untuk mengukur iman kita. Dia melihat sama ada iman kita tegak lurus atau tidak. Jadi, janganlah lupa bahawa Tuhan sentiasa mengawasi kita. Mari kita buka buku Yesaya bab 13. Buku Yesaya bab 13 ayat 4. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dan kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang melakukan apa? Memeriksa pasukan perang. Nabi Yesaya menggunakan perkataan memeriksa. Dan Nabi Amos menggunakan ungkapan menaruh tali sifat. Kedua-duanya sama. Adakah kita beriman secukupnya? Adakah iman itu sedang membesar? Ataupun kita sedang miring ke dunia?
sambil berkata menuju ke syurga? Nabi Yesaya menulis dalam bab 13 bahawa Tuhan sedang memeriksa pasukan syurgawi rohani untuk melihat sama ada mereka melakukan dengan baik. Dalam kata lain, Tuhan memeriksa iman mereka. Mari kita lihat buku Matius bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bagaimana akan memasuki ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Dalam Alkitab, Nabi Amos berkata bahawa Tuhan menggunakan tali unting dan Nabi Yesaya menggambarkannya sebagai memeriksa pasukan perang untuk lihat sama ada umatnya melakukan kehendaknya. Buku Matius bab 7 tertulis, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Untuk mencari orang yang melakukan kehendaknya, Tuhan berkata bahawa dia akan melakukan apa antara semua orang di dunia? Dia akan menguji mereka. Bukankah seseorang diuji agar didapati sama ada dia lulus atau gagal? Dalam buku Wahyu tertulis, semua orang yang diam di bumi ini akan diuji. Begitulah cara Tuhan mencari orang yang melakukan kehendak Bapa. Kadangkala dia menguji perbuatan kita, kadangkala dia menguji perkataan kita, kadangkala dia menguji iman kita, dan kadangkala dia menguji minda kita. Dengan tali unting, dia mengukur semuanya satu persatu. Sekarang, kerajaan Tuhan sudah semakin dekat. Kita perlu merenung diri sendiri untuk lihat sama ada telah meletak batu-batu iman yang cukup untuk mencapai ke syurga. Buku Ulangan bab 8 juga menunjukkan bahawa Tuhan mengukur umat Israel dengan tali unting selama 40 tahun untuk melihat sama ada mereka layak memasuki tanah Kanaan. Apabila Tuhan mengukur, tidak banyak yang lurus. Kebanyakannya iman sudah bengkok dan menuju ke jalan yang salah. Ada yang tiada iman, ada yang merungut, dan ada yang tidak berkelakuan baik. Jadi, dia membuang semuanya. Tuhan menapis orang yang gagal dalam ujian selama 40 tahun perjalanan di padang gurun dan hanya memilih mereka yang layak untuk memasuki tanah Kanaan yang mengalir dengan susu dan madu, yaitu kerajaan syurga secara rohani. Apabila kerajaan Tuhan abadi semakin dekat, Tuhan berkata, biar aku lihat sama ada iman mereka sudah bengkok. Buku Wahyu tertulis, masa sudah tiba untuk mencuba semua orang di bumi. Syurga sudah di depan mata. Jadi iman kita harus diukur dengan tali unting. Nampaknya semua batu bata iman disusun tinggi, tetapi sesetengah disusun secara tidak betul. Jadi jika satu lagi batu diletakkan di atas, semuanya mungkin terjatuh. Memandangkan semua orang membangunkan iman sesuka hati, Tuhan memeriksa sama ada mereka dibangunkan tegak menurut kehendaknya dengan tali unting. Kini, secara rohani, kita berada dalam situasi kehidupan padang gurun pada 3,500 tahun dahulu, yaitu bayangan. Tidak lama lagi, kita akan memasuki tanah Kanaan. Mari lihat buku Ulangan bab 8. Bab 8 ayat 1. Patuhilah dengan setia semua hukum yang aku berikan kepada kamu hari ini. Jika kita mematuhi perintah Tuhan, batu bata iman akan dilonggokkan dengan betul, supaya kamu tetap hidup dan bilangan kamu bertambah, dan dapat menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kamu. Ayat 2. Ingatlah bagaimana Tuhan kamu
memimpin kamu dalam perjalanan jauh di padang gurun selama 40 tahun. Untuk apa? Menguji kamu. Fungsi tali unting adalah memeriksa sama ada sesuatu berdiri tegak atau tidak. Menguji kamu supaya dia dapat mengetahui isi hati kamu. Sama ada kamu akan taat kepada perintahnya atau tidak. Iman kita lurus jika taat. Jika tidak, iman kita bengkok. Iman bengkok kerana batu bata disusun menuju ke arah lain. Jika salah meletakkan batu bata, akibatnya bangunan itu akan runtuh. Kita dapat memahami hal ini dalam proses pembinaan. Sebab ada tertulis untuk menguji kamu supaya dia mengetahui sama ada kamu akan taat kepada perintahnya atau tidak. Ayat 3, dia membiarkan kamu kelaparan, lalu memberi kamu mana. Dia berbuat demikian untuk mengajar kamu bahawa manusia tidak hidup dengan roti sahaja, melainkan dengan tiap-tiap firman Tuhan. Selama 40 tahun itu, pakaian kamu tidak usang dan kaki kamu tidak menjadi bengkak. Ingatlah, Tuhan kamu menegur ajar kamu sama seperti seorang bapa menegur ajar anak-anaknya. Oleh itu, patuhilah perintah Tuhan, hiduplah menurut hukumnya dan taatilah dia. Jika kita hidup menurut firman Tuhan, batu bata itu dapat disusun tegak tidak kira betapa tinggi pun. Dan rumah yang kukuh dapat dibina. Jika tidak, batu bata selalu disusun sengit. Jika sudutnya salah, rumah itu pun tidak tahan lama. Jika sampai ketinggian yang tertentu, rumah itu akan runtuh. Jadi untuk memeriksa, Tuhan menurunkan tali unting. Alkitab berkata bahawa Tuhan ada tali unting dalam tangannya, kerana masa sudah tiba untuk menguji. Seperti 40 tahun kehidupan padang gurun, Tuhan sedang cari orang yang melakukan kehendak Bapa seperti firman. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan memasuki syurga. Untuk mencari orang itu, kadangkala Tuhan mencuba, menguji, merendahkan atau meninggikan kita. Apabila berkedudukan tinggi, kita cepat menjadi sombong. Apabila berkedudukan rendah, kita mungkin mengadu. Kadangkala, dia meninggikan atau merendahkan kita, membiarkan kita lapar atau hidup berlimpah-limpah. Dia berkata bahawa dia akan menguji untuk memastikan apa yang dalam hati kita dalam pelbagai keadaan dan situasi. Tanyalah sendiri, apabila Tuhan mengukur aku dengan tali unting, adakah aku miring ke dunia pada tahun ini? Adakah imanku tidak lurus? Atau adakah aku berdiri tegak menuju ke kerajaan syurga? Bagaimanakah aku dalam mata Tuhan? Jika ada kesalahan, kita harus perbaikinya. Jika ada kekurangan, kita harus memenuhinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seterusnya, mari lihat buku Mazmur bab 26 ayat 2. Ujilah aku, ya Tuhan, dan apa diminta, cobalah aku. Selidiklah batinku dan hatiku. Sekarang, adakah aku menuruti kehendak Tuhan? Aku sendiri tidak tahu. Jika imanku kurang lurus, tolong cepat perbaiki aku. Jika mana-mana tidak lurus, Tuhan, letaklah tali unting dan bimbinglah aku agar meletak batu-batu iman sebetulnya ke arah syurga. Kerana Daud selalu berminda seperti itu terhadap Tuhan, Tuhan berkata, kamu seorang yang berkenan di hatiku, aku berkenan denganmu. Alkitab merekodkan Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkata tentang dia, melihat imanmu sentiasa fokus pada Tuhan,
Kamu seorang yang berkenan dan sesuai dengan hatiku. Mari teruskan di buku Wahyu bab 2. Bab 2 ayat 23 tertulis, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahawa akulah yang menguji apa? Batin dan hati orang. Dan bahawa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut apa? Menurut perbuatannya. Tuhan tidak menghakimi melalui penampilan, tetapi selalu menyelidik kehendak dan hati manusia. Saat ini juga, apabila kita diukur melalui tali unting Tuhan, semoga iman kita didapati menuju ke syurga, menghadapi Tuhan tanpa kehilangan kesyukuran terhadap keselamatan kekal, agar kalian dan saya dapat membangunkan rumah iman dengan batu bata tegak menuju ke kerajaan syurga. Tuhan sentiasa menyelidik hati kita dan apa yang berada dalam minda kita. Apabila bapa dan ibu menyelidiki hati dan minda Daud, dia sering didapati soleh dan suci. Jadi Tuhan berkata, kamu seorang yang berkenan di hatiku. Kita juga harus menjadi anak yang dibanggakan Tuhan, sehingga dia mengatakan kita seperti itu. Harap kita jangan lupa bahawa Tuhan selalu menyelidiki hati kita. Buku 1 Samuel bab 16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perwatakannya yang tinggi, kerana aku telah menolak dia. Tuhan tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan selalu melihat hati dan bukan rupa kita. Hati yang indah dilantik menjadi nabi, pekerja Injil Tuhan. Dan orang yang memenuhi misi yang pada zaman itu, tolong ingat dan sentiasa mempunyai hati indah terhadap Tuhan. Mari lihat buku 1 Petrus bab 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah. Untuk mengetahui iman kita, Tuhan kadangkala biar kita sementara mengalami situasi ujian seperti Ayub. Janganlah hairan akan ujian yang menyakitkan itu, tetapi sertailah penderitaan Kristus. Bapa juga mengalami kesakitan itu. Untuk keselamatan kita, Ibu juga telah meninggalkan tahta syurgawi, turun ke bumi ini dan menjalani kehidupan yang sukar. Janganlah kita kehilangan iman. Ujian diberikan untuk meningkatkan iman kita. Jadi janganlah hairan seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Kalian semua, ujian tidak sama dengan bencana. Orang ditimpa bencana karena dihukum. Tetapi Tuhan memberi ujian dan bukan bencana agar orang yang beriman meningkatkan iman mereka. Kita harus tahu membezakan antara bencana dan cubaan. Buku 1 Petrus bab 4 berkata, kita harus bersukacita kerana dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ada kalanya ahli bertanya, kalau begitu, mengapa orang yang percaya Tuhan mengalami masalah? Orang yang percaya Tuhan seharusnya diberkati. Kenapa mendapat bencana? Tiada orang yang mempercayai Tuhan akan ditimpa bencana. Untuk diberkati Tuhan, kita menerima ujian. Kita menerima ujian dan cubaan. Itu bukanlah bencana. Mari lihat buku Yakobus bab 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh
Kenapa dicubai? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Walaupun kita berada dalam kebenaran, tetapi iman sedikit terganggu atau tertarik pada ketamakan dunia daripada harapan syurga, jika tubuh kita berada dalam kebenaran tetapi minda sudah keluar dari batasnya, Tuhan akan mengasihani roh orang sebegitu. Untuk menghidupkan mereka, Dia akan memberi ujian. Itu ialah ujian, bukanlah bencana. Anda perlu dapat membezakan bencana dan ujian. Tuhan berkata, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa akan memasuki syurga. Jadi, Dia sedang mengukur seluruh dunia dengan tali unting. Mengenai hal pengukuran, Rasul Yohanes berkata dalam buku Wahyu, hari percubaan akan datang atas seluruh dunia. Marilah memastikan babak itu melalui buku Wahyu bab 3. Buku Wahyu bab 3 ayat 10. Kerana engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percubaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencubai mereka yang diam di bumi. Apakah yang akan dilakukan pada orang yang tinggal di bumi? Tuhan berkata, akan cuba mereka. Kandungan percubaan seluruh dunia adalah untuk Tuhan mengukur sesuatu. Selepas mengukur, ternyatalah bahawa orang yang nampak beriman tidak beriman. Dan orang yang nampak biasa pula menunjukkan iman besar dalam situasi yang tertentu. Untuk mengukurnya, Tuhan memegang tali unting di tangannya. Dia mengukur setiap orang dengan tali unting. Tetapi sebabnya adalah untuk mencari orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kerana tertulis, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan boleh memasuki syurga. Sekarang, kehidupan seluruh dunia dimalapkan oleh penyakit coronavirus beberapa tahun. Fikiran menjadi negatif, suasana menjadi suram, dan seluruh dunia kehilangan semua sukacita. Dalam situasi ini pun, fikirkanlah, apakah kehendak Tuhan? Jika Tuhan meletakkan tali unting, adakah batu bata imanku sedang tersusun lurus menuju ke syurga? Adakah arahnya sekarang betul? Apabila Tuhan mencuba seluruh dunia, dapatkah aku melepaskan diri daripadanya? Dapatkah aku menang? Setiap hari, kita perlu meminta bantuan untuk semua ini kepada Bapa dan Ibu. Sekarang juga, Tuhan sedang mencari orang yang berdiri tegak dalam iman. Disebabkan coronavirus, kita tidak dapat menginjil dengan bebas dan semua hal disekat. Sesetengah negara bahkan menghalang orang keluar dari rumah. Bahwa situasi ini pun, ahli-ahli masih mengharapkan syurga dan berkata, bumi terpaksa menjadi dunia menurut ramalan Tuhan. Jadi, saya harus hidup hanya mengharapkan syurga. Demikianlah sesetengah ahli lebih menguatkan iman dan sesetengahnya lebih berbakti dalam Injil. Sebaliknya, ada sesetengah menjatuhkan iman sendiri dan berkata, disebabkan coronavirus, ekonomi dan kehidupan menjadi sukar. Dan hidup kita kehilangan harapan. Dalam masa yang tersisa, Tuhan akan terus memeriksa iman kita dengan tali unting dan pasukan syurgawi. Dengan mencubai semua orang yang diam di bumi ini, Tuhan ingin mencari orang yang lulus dalam cubaan. Bahkan jika kita diletak dalam situasi dicempak ke dalam perapian seperti Sadrak, Mesak dan Abednego pun,
Tuhan menjanjikan pelbagai berkat mukjizat selagi kita beriman teguh terhadapnya, bukan? Pada zaman ini juga, kita tidak boleh hilang iman atau berputus asa di tengah jalan. Bukankah semua ini telah diramalkan dalam Alkitab? Jika Tuhan berkata bahawa percubaan akan datang atas seluruh dunia, percubaan itu pasti datang, bukan? Apabila Tuhan betul-betul meletakkan tali unting, Dia akan berdasarkannya untuk lihat sama ada rumah iman kita sekarang dibina tegak atau sengit. Kita harus selalu turuti ajaran Alkitab dan ikut ke mana sahaja Tuhan bimbing kita. Tidak kira apa ujian dan cubaan yang datang pada kita, mari selalu fikirkan syurga. Hanya fikirkan Tuhan. Akhirnya, Tuhan melakukan apa bagi Nabi seperti Ayub yang selalu fikirkan Tuhan? Dalam buku Ayub, bukankah kita dapat melihat Tuhan menghapuskan semua ujian dan kesukaran Ayub yang lalu serta memberikannya berganda-ganda berkat yang disediakan? Situasi yang dialami Ayub bukanlah bencana tetapi ujian. Apabila anak-anak mati, semua harta dibakar dan dirampas, mungkin kita bertanya, kenapa bencana ini timpa pada orang yang percaya Tuhan? Kalian semua, ini ialah ujian dan bukan bencana. Bukankah Tuhan memberkati Ayub yang mengatasi ujian berganda-ganda berkat? Pelbagai jenis ujian juga akan datang kepada kita. Walaupun dalam kesukaran, semoga anda tidak kehilangan syurga, tetapi mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan sebaiknya, serta mesti masuk ke syurga yang kekal. Dengan berharap kita menjadi keturunan lain perempuan yang muncul dalam buku Wahyu bab 12 dan menerima warisan syurgawi, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.